Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi kepada semua. Alhamdulillah, so kita bersyukur kepada Allah SWT. Okey, dia berikan kesempatan lagi untuk kita belajar hari ini. Kita nak sambung lagi di bawah Hamalaja Series. Okey, so seperti yang kamu semua dah belajar dan buat latihan, seperti mana yang cikgu suruhlah kamu buat. Okey, kita akan fokus kepada dua lagi Hamalaja Series, iaitu kita ada satu yang menarik, iaitu alkohol, dan satu lagi iaitu di bawah organic compound yang kita namakan sebagai carboxylic acids. Okey, so cukup lengkap lah 5. Okey, kita ada ester tu lah. Ester tu nanti kita akan go through. Tapi itu kat ester, sebab ester ni adalah campuran, reaction between alcohol dan carboxylic acid. Okey, so sebelum ni kita dah belajar kita dah belajar tentang alkane. Okey, di mana dia ada suffix dia ANE. So dia punya functional group dia C single bond C, and then kita ada alkene. Dia punya suffix dia adalah ENE. So dia punya functional group dia C double bond C, and lastly kita ada alkyne. Okey, kita punya suffix dia YNE. So dia punya functional group C triple bond C. So hari ni kita nak tengok, kita nak sentuh alcohol and carboxylic acid. Jom kita tengok. Okey, kita tengok kepada alkohol. So alkohol tersebut, dia adalah non-hydrocarbon ya. So bila sebut non-hydrocarbon, bermaksud ia bukan saja ada karbon ataupun hidrogen, tetapi dia ada another element which is oxygen. Okey, so itu adalah karakteristik untuk alkohol. Okey, untuk functional group, so functional group kita ada hydroxyl group, iaitu OH. Okey, so OH ni kita tengok kepada how do you know. Okay, the hydroxy group is different from hydroxide ion in alkali. There are no hydroxide ion in alcohol. Ingat alkohol dia tiada hydroxide ion. Itu adalah OH hydroxyl group. Okay, yang paling penting adalah general formula. Okay, setiap yang kita belajar ada general formula yang tersendiri dan wajib kita tahu dan kita gunakan. Okay, so CnH2n plus 1, OH n equal 1, 2 and 3. Okay, 3n dan sebagainya lah. Kita ada 10 karbon kan yang kita belajar daripada met. Okay, kemudian add sampailah dat. Tu kita dah hafal dah. Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita tengok kepada contoh example yang ditunjukkan kat sini. Kita ada structural formula iaitu C3H7OH. Okay, mana dapat C3H7 ni? Kita ikut dia punya formula yang telah diberikan, iaitu CnH2n plus 1 OH. So bila kita masukkan, kat sini dia tunjukkan cara. So kita dapat C3H7OH. Okay, so nama dia propano. Okay, so sekejap lagi kita tunjukkan macam mana kita nak namakan lah. Okay, so nama dia very simple. Okay, propane kan. Okay, sebab dia single bond kan. Okay, dia ada single bond C between C and C carbon, and then dia ada functional group ini. Okay, ini kita panggil sebagai functional group. So kita replace E di hujung sekali ni dengan OL. Okay, so dia punya suffix lah. This one suffix. So nama yang terbaru dia adalah propane.
nol. Itu cara kita nak namakan alkohol. Okay guys, so cikgu harap kamu boleh fahamlah penerangan yang cikgu berikan ni. Okay, now kita nak belajar naming of straight change alcohol according to IUPAC nomenclature. So first kita determine the number of carbon atom in the longest carbon chain containing hydroxyl group. Okay guys. So yang pertama kita ada structure formula. Okay, kita ada structure formula. Sekarang ni kita nak tentukan okay, dia adalah alkohol. Kenapa dia alkohol? Sebab dia ada hydroxyl. Okay, dia ada hydroxyl group. So kita boleh kata dia alkane lah. Dia adalah alkohol. Okay, sekarang ni dengar baik-baik. Sekarang ni kita mesti determine the longest carbon chain. So 1, 2, 3, 4. Okay, so kita ada 4 carbon iaitu okay, but lah. Okay, so datang daripada butane kan. Okay, kemudian kita tahu dia adalah alkohol sebab dia ada hydroxy group. So kita gantikan E ni dengan OL. So dia jadi butanol. Okay, so this one butanol. But okay, sekarang ni kita kena tengok position dia. Dia ada position dia. Okay, dia bukan duduk di hujung dia duduk di tengah-tengah sedikit. Okay, sekarang ni guys, dengar baik-baik bila kita nak naming dia, kita cari position hydroxyl yang paling kecil. Okay, cari position hydroxyl yang paling kecil, carbon yang paling kecil. Okay, kita tengok daripada right hand side. Okay, hydroxyl tu duduk dekat nombor berapa? Okay, kita numbering 1, 2, 3, 4. Okay, so OH ni duduk dekat carbon number 2. Okay, boleh ikut? Okay, so sekarang ni kita pergi pula kepada left hand side. Okay, kita kira 1, 2, 3, 4. Okay, so OH duduk dekat carbon nombor berapa guys? Carbon nombor 3. Okay, so kita ada, kalau kita follow from right, carbon 2. Kalau kita from left, duduk kat carbon 3. So pemilihan kita adalah di nombor yang terkecil. Okay, which is kita kena start kira OH tu daripada right hand side. Okay, so nama dia adalah bukan butanol. Butanol ni bermaksud okay, apabila OH tu duduk di nombor 1. Dia nama lain dia adalah butan 1-ol. Tapi for this case, nama dia adalah butan 2-ol. Okay, so butan 2-ol ni merujuk, dua ni adalah merujuk kepada position of hydroxide. Okay, bukan hydroxide sorry, position of hydroxyl. Okay, hydroxyl group. Okay, boleh faham setakat ni So sekejap lagi cikgu tunjuk contoh yang boleh kita tengok untuk menjawab position ni. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya, tapi tak apa, at least kita tahu macam mana kita nak namakan. Okay, boleh guys? So don't worry, ada soalan boleh tanya. Okay, okay, di antara dua structure formula A and B ni, okay, discuss why structure formula A is correctly draw while structure formula B is incorrect. Okay, why? Okay, kalau kita perhatikan, okay, perbezaan dia adalah perbezaan dia di antara C bonded with oxygen untuk A. Okay,
instead of B, okay, C bonded with hydrogen. Okay, so kenapa yang B ni salah, wrong? Okay, so untuk hydroxyl kita ada O dengan H. Okay, make sure carbon dia akan bonded with more electronegativity lah. Okay, yang ni kamu akan belajar nanti. Okay, masa matriculation ataupun asasi, kenapa oksigen ni lebih dipilih untuk bonded lah, bukan hidrogen. Okay, so cara lukisan yang betul adalah seperti yang ini. Okay, dia bonded dekat oksigen, bukan hidrogen. Okay, so jangan buat macam ni. Yang ni salah. Okay, satu lagi, selalu calon salah bila dia suka buat tengah-tengah. Okay, kita pun tak tahu kat mana actually carbon ni bonded, sama ada oksigen ataupun hidrogen. Okay, jangan lakukan mistake yang sama lah. Okay, sebelum tadi cikgu dah ajar macam mana kita nak naming. So kita nak naming, kita kena numbering dulu. Okay, so kita tahu first kita kena tahu root name dia. So dia ada 2C. So bila 2C dia adalah ethane kan. Okay, tapi dia ada hydroxyl. So bila ada hydroxyl, kita kena gantikan E ni dengan OL. So jadi ethanol. Alright. Okay, so nak numbering dia daripada kanan ke kiri. Okay, kalau kita kira daripada kanan, okay, hydroxyl duduk dekat nombor 1 kan. Okay, kalau kita kira daripada kiri, okay, so 1, 2. Ini kira daripada right hand side. Kalau left hand side, okay, left hand side, nombor 1, 2. Okay, so yang mana yang kita nak pilih? Maksudnya kita kena pilih dekat karbon yang 1 lah, berbanding kita kira daripada kanan. Okay, so kira daripada kanan right hand side, dia akan jadi ethan 1 ol. Okay, so position ni duduk nombor 1. Kalau kita kira daripada left hand side, dia akan jadi ethan 2 ol. Okay, so yang ni salah. Kita kena pilih position yang paling kecil. Okay, carbon 1 berbanding dekat carbon nombor 2. Okay, boleh guys? So don't worry, insyaAllah sekejap lagi kita akan tunjukkan bagaimana perubahan-perubahan tu berlaku. Mudah je. Okay. Okay, sekarang kita pergi kepada page 95, nilam modul. Alright, so dekat nilam modul tu kita ada latihan lah. Okay, so ada number of carbon atom daripada nombor C1 sampailah C6. Okay, so kita cuba buat latihan. Okay, so kalau contohnya kalau nilai carbon dia 1 kan. Okay, nilai carbon dia 1, maksudnya N dia sama dengan 1. So kita masukkanlah Cn H2n plus 1 OH. Okay, so ini adalah dia punya general formula. So kena ingat tu. Okay, kemudian kita masukkanlah. So akan dapat C. Okay, C1 H3 OH. Okay, so ini adalah dia punya molecular formula. Okay, how kita nak draw structural formula. Okay, so structural formula C mesti bonded dengan OH. Okay, C dengan O Alright. Okay, cikgu, boleh ke saya nak buat kat tempat lain? Boleh, tak ada masalah. Okay, kita cuba buat dekat bawah pula. Okay, tengok contoh OH. Boleh juga, tak ada masalah pun. Okay, so kita masukkanlah carbon, hydrogen ada 3 kan. 1, 2, 3. Okay, so kita masukkan. Okay, so dapatlah structural formula untuk, okay, apa nama dia? So nama dia ada 1C. So methane kan. Alright, tapi dia ada OH. So OH ni adalah dia punya functional group dia. So kita gantikan dengan OL. So nama dia adalah methanol. Alright, so dapat. Okay, kemudian cikgu nak tunjukkan kamu lah. Okay, kita padam dulu.
Okey, kita padam. Cikgu nak buat untuk kalau dia tu N dia sama dengan 4. Maksudnya 4 kan carbon. Macam mana? Okey, kalau dia 4, okey, C dia pun 4. Okey, so dia akan jadi C4 H9 OH. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak buat structural formula dia? Okey, so structural formula dia, okey, kita lukis dulu. 1 2 3 4. Okey, so OH mesti duduk dekat yang pertama. Okey, so dapat 1 OH, kemudian diisikan dengan berapa? Okey, berapa dia punya hidrogen? So kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, kita masukkan H dia. So nama dia adalah butanol ataupun nama lain dia butan 1-ol. Okey, sebab dia duduk dekat position karbon nombor 1. Okey, so itulah butan 1-ol. Kita tak boleh kira daripada sini ya. Jangan kira daripada kiri, salah, sebab nanti dia akan jadi nombor 4. Tak boleh, kita kena pilih daripada kanan. Sebab nilai position carbon tu kecil. So jadi butan 1-ol. Okey. Cikgu ada nak tunjukkan berapa latihan untuk kamu buat. Okey, so kita tengoklah. Okey, cikgu bagi latihan ni Okey, kemudian kita ada satu lagi latihan. Alright. Okey, so ada dua ni, kamu cuba namakan dia. Okey. So cara nak namakan dia, kita kena cari longest carbon chain. Okey, so kita dapat longest carbon chain. Okey, 1 2 3 dan 4 ya. Okey, so untuk yang pertama ni 1 2 3 dan 4. So mesti start dengan butane kan, ataupun nama dia akan jadi butanol sebab ada hidroksil. Okey, tapi kita tengok kita make sure position ni betul ke tidak. Okey, kita kena kira daripada mana, kanan ke kiri. Okey, kalau kita kira daripada kanan, 1 2 3 4. Okey, so karbon yang attach dengan hidroksil adalah karbon 2. So kita namakan dia butan 2-ol. Okey, so kalau kita kira daripada kiri pula, 1 2 3 4. So dia akan duduk dekat nombor 3 kan, OH tu. Okey, so nama dia akan jadi butan 3-ol. So position dia dekat karbon nombor 3, yang ni position dia dekat nombor 2. So mana yang nama yang betul? So nama yang betul adalah duduk dekat position karbon, nilai karbon yang kecil lah. So 2 dengan 3 mana kecil? 2. So jawapannya adalah nama dia butan 2-ol. Okey, so yang kedua pula, nombor 2. Okey, so kita find longest carbon chain. 1 2 3 4 5. So kita ada 5. So kalau 5 pentanol kan. Okey, tapi salah. Sebab nama dia adalah juga, kalau pentanol ni nama dia pentan 1-ol. Betul ke OH dia duduk dekat 1? Salah. Okey, sebab kita kena kira lah. Okey, kita kira daripada kanan. 1 2 3. Dia duduk dekat karbon nombor 3. Okey, so salah lah 1 ni kan. So kalau 1 tu mesti dia kena duduk dekat sini lah. Bukan duduk dekat karbon nombor 3. Kita padam balik. Okey, kalau kita kira daripada kiri, 1 2 3 4
5. Okey, kalau for this case kita tak kisah kamu nak kira daripada kanan boleh, daripada kiri pun boleh. Yang penting carbon tu mesti duduk dekat yang kecil lah. Okey, so nama dia adalah pentan. Duduk carbon nombor 3 all. Okey, so all ni adalah 3 ni adalah position. Okey, position untuk hydroxyl. Okey, so nama dia adalah pentan 3 all. Okey, boleh setakat ni untuk naming of alcohol. So siapkanlah dekat page 95 sampailah 96. Okey. Okey, yang terakhir sekali kita akan belajar tentang carboxylic acid. Okey, so carboxylic acid non-hydrocarbon because contain carbon, hydrogen and oxygen. Okay, functional group dia, kita ada carboxyl group COOH. COOH ni C double bond O OH. Ini adalah carboxyl group. And then general formula dia, okay, dia nampak macam sama dengan alkohol, tapi dekat belakang ni dia dah ada dah COOH. So nampak COOH dia adalah carboxylic acid. So carboxylic acid ni adalah acid lah. Okey, tapi bersifat weak acid. Okey, bersifat weak acid. Alright. So cuma N dia tu, integer tu make sure kamu kena hati-hati ya. N dia starting dengan 0. Okey. So dia starting dengan 0. Kemudian masukkan dalam general formula dia. Okey. So contoh yang kita ada example. Okey, ni bentuk bengkok-bengkok ni tak ada masalah lah. Okey. Lukis je elok-elok sebenarnya. Lukis macam ni. C double bond O OH. Okay, so H. So tengok kepada first member dia N sama dengan kosong. So masukkan dalam molecular formula akan dapat HCOOH. Okay, so nama dia methanoic acid. Kenapa methanoic acid? Sebab dia ada satu carbon. Okay, kemudian dia ada functional group dia C double bond O OH. So dia adalah carboxylic acid. So kegunaan dia dalam kita punya cuka dan kita punya dalam sengat semut tu lah. That's why bila semut gigit kita tu kita akan rasa sakit sebab ada acid yang dilepaskan oleh semut tu terhadap kita punya kulit. So kita pun rasa pedih sikit lah. Dan kebanyakan carboxylic acid ni memang weak acid. So kita tengok macam mana kita nak namakan dia. Naming of carboxylic acid according to IUPAC nomenclature. So number 1, determine the number of carbon atoms and state the corresponding alkane name. Sama macam alkohol tadi lah. Replace E ending from the alkane with oic acid. Tadi kalau alkohol kita kena tambah dengan OL, tapi untuk yang ni kita tambahkan dengan OIC, oic acid. Alright. So kita tengok example. Example yang pertama. Molecular formula dia CH3COOH. So number of carbon atom dia 2. So number alkane dia bila 2, kena ingatlah dia adalah ethane, add kan. Kemudian kita buanglah E kat sini, kita tambahkan dengan oic acid. So nama dia ethanoic acid. Alright. So macam nak lukis dia? So kita nak lukis dia, kita lukis dulu COOH ni. C double bond O H, kemudian barulah kita lukiskan satu lagi C. So satu lagi C ni ada berapa hidrogen? Ada 3. 1, 2, 3. So nama dia ethanoic acid. Example yang kedua. Kita tengok kepada ada berapa carbon? 1, 2, 3. So bila number of carbon dia 3, dia adalah propane. So bila ada sahaja functional group dia COOH, dia adalah carboxylic acid. So gantikan E ni dengan oic acid. So jadilah propanoic
asid. So nak lukis apa-apa mesti kita lukis COOH dululah. C double bond O, OH, sebab ini adalah dia punya functional group. Okey, kita masukkan 3C. So yang ni 2 hidrogen, yang ni ada 3 hidrogen. Okey, so dapatlah dia punya diagram structural formula for propanoic acid. Okey, so nanti kamu completekan latihan dekat page 95. Dah ada nota dekat atas tu, tolonglah completekan. Kemudian kita ada 96, 97. Okey, so sampailah habis exercise latihan dekat 97 dengan 98. Okey, after this kita tengok kepada physical properties. So kalau ada soalan boleh bertanyalah. Okey, cikgu akan menjawab soalan kamu. Okey, so kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.